Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang menonton, sama ada di Zoom maupun di mana juga siaran ini yang anda boleh dapati. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama dengan BIG. BIG ni besar ya. Bankable Investable Game Plan, satu siri webinar selama 3 minggu berturut bermula pada malam ini, minggu ini. Dan anda bertuah malam ini kerana ada 2 panelis yang cukup hebat. BIG bercakap tentang hasrat yang begitu murni dan besar tetapi penuh dengan realiti. Sebab itulah kita bawakan 2 tokoh dalam bidang keusahawanan dan teknologi yang akan terus bercakap, tidak ada no holds barred ya, tidak ada sepadan dalam diskusi malam ini, dan itu saya tawarkan sebagai moderator kepada 2 panelis saya. Dan eloklah saya kenalkan dulu siapa yang tak kenal Sam Syafiee kalau mereka berada dalam dunia keusahawanan, kerana kalau nak dana pergi cari Sam. Itulah dia. Tapi Sam tidak bermula dengan masuk dalam bidang ini secara terus. Beliau orang yang hebat, legal eagle ya. Orang yang hebat dengan perundangan negara, bekerja di pihak pejabat penawar raya dan sebagainya. Tetapi kemudian bergerak ke arah keusahawanan dan membantu pembangunan usahawan. Dan kini beliau sebagai antara pengasas Pitch In. Dan nanti saya biarkan beliau bercerita bagaimana sumbangan Pitch In sejak beberapa tahun ini terhadap dana yang anda boleh raih dari orang ramai. Dan itulah topik pada malam ini, untuk menjana kemakmuran kepada anda semua dengan anda ada pilihan untuk meraih dana daripada orang ramai dengan mekanisme yang dipanggil ECF ataupun Equity Crowdfunding ataupun pendanaan ramai. Maknanya ambil dana dari orang ramai secara sah yang diakui oleh Undang-Undang Malaysia, ada peraturan dan kawalan yang dikenakan oleh Suruhanjaya Security. Jadi semua ini legit ya, sah. Tak percaya tanya orang yang pandai undang-undang tu, nama dia Sam Syafiee. Tetapi kalau hanya ada orang yang beri dana atau bantu anda dapat dana dan tidak ada orang yang mewakili usahawan-usahawan. Di Malaysia ni usahawannya antara yang paling vokal di dunia. Cuma kadang-kadang mereka kita perlu cari di tempat-tempat tertentu di mana suara mereka. Dan saya tangkap seorang daripadanya kerana saya percaya pada integritinya, kerana saya tangkap beliau sejak berusia belasan tahun di bangku sekolah. Ketika itu buat laman susawang je tentang kereta. Tapi kini saya cukup bangga setiap kali saya memperkenalkan saudara Reza Razali, pengasas kepada Teratur, dan anda mungkin tahu banyak lagi di sistem POS, LEP dan sebagainya. Dan beliau mencabar saya untuk keluar di, misalnya di waktu itu saya pakai Android saja, sekarang pun saya pakai Android, jadi saya tak tahu macam mana masuk Clubhouse, maka beliau cabar dan akhirnya saya berada di Clubhouse. Pokoknya mereka ini tidak akan segan silu untuk bercakap tentang isu malam ini. Tetapi sebelum saya bermula, eloklah mungkin saya bawakan kepada anda boleh masuk daripada sekarang soalan-soalan anda, kerana saya tak skema perbincangan ini. Tak skema, kita tak tunggu hujung 5 minit, kita begitu telus dalam perbincangan siri webinar yang dibawakan kepada anda oleh SME Corp dan MEDAC ini, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Anda boleh masukkan pada sekarang, jika sesuai saya akan tarik dan selitkan dalam perbincangan saya. Jadi saya ingin terus saja tanpa membuang masa. You will never walk alone with Sam. Kejap ya Reza, usahawan ni ada banyak yang beliau nak cakap, tapi kita bagilah Sifu senior ni dulu, orang lebih dewasa. Saudara Sam, sebelum bermula tentang ratusan juta, kerana saya Google, tapi malangnya saya hanya dapat data 2019, 10 juta, tapi saya difahamkan 2020 dan menuju 2021, nilai dana untuk ECF ni dah masuk ratusan juta ringgit. Sebelum kita pergi ke situ, kenapa Pitch In ya Sam? Kenapa? Kalau sekarang ni, kalau duduk di tempat seperti pejabat penawar raya, bagus, banyak tugas, banyak kes profil tinggi. Kalau Sam boleh masukkan ke situ, kerana saya rasa ada kaitannya dan mungkin Sam boleh ceritakan. Kerana ramai orang di Malaysia secara purata berpendapat bahawa mendapat dana itu masih lagi satu perkara yang rumit, sukar dan kalau nak buat tu memang mementingkan kepala. Tapi Sam telah menjadikan ini sebagai satu pilihan kerjaya dan rezeki. Teruskan Sam. Ya, terima kasih Cam, terima kasih pihak MDEC dan juga pihak SME Corp atas jemputan. Jadi malam ni Cam, topik ni adalah amat-amat penting ya, dan amat relevan kepada para usahawan dan juga para pelabur di luar. Soalan Cam, bagaimana Pitch In bermula dan kenapa Pitch In adalah khususnya kesedaran saya pada awal saya menjerumus kepada bidang keusahawanan sendiri ya, tentang sukarnya pihak-pihak para usahawan untuk mendapatkan pelaburan.
Now, di Malaysia ni sebenarnya kita ada banyak platform-platform atau cara bagaimana usahawan-usahawan dapat mendapatkan pelaburan. Tetapi mereka kemungkinan besar tidak tahu bagaimana dan juga tidak tahu bagaimana mereka boleh bermula untuk mendapatkan dana-dana tersebut. Selain daripada itu, saya merasakan pendanaan ketika sebelum pendanaan ramai dibenarkan oleh kerajaan, cara untuk melabur tu hanya khusus kepada syarikat-syarikat pelabur terbesar, ya, seperti VC. Ya. So deals ataupun syarikat-syarikat yang akan mendapatkan dana hanya mendapatkan dana daripada syarikat-syarikat pelaburan yang besar. Saya rasa perlu pendemokrasian pendanaan di mana kita dapat melepaskan syarikat-syarikat tersebut kepada orang ramai untuk mereka memilih sama ada untuk melabur atau tidak ke atas syarikat-syarikat tersebut. Ya. Dan perkara ini bukan suatu perkara yang baru, malah ianya telah pun berlaku di seluruh dunia secara besar-besaran, terutamanya di Eropah. Dan saya rasa apabila kita dapat put more education effort into this particular investment, saya rasa para pelabur di Malaysia sendiri dapat mengambil peluang ini untuk melabur ke atas syarikat-syarikat yang sebelumnya ini hanya terbuka kepada syarikat-syarikat pelaburan terbesar. Dan selepas ni, Cam, saya rasa kita boleh berkongsi lebih banyak lagi dengan Reza, ya. Because Reza's company is contoh terbaik bagaimana ratusan orang ramai dapat bersama-sama untuk melabur ke atas syarikat dia. Sam, kita cakap pasal duit lah, lebih kurang lah, dana malam ni. Berapa tadi jumlah dana untuk ECF atau pendanaan ramai ni? So semenjak 2016 hinggalah hari ini, Cam, saya rasakan dalam 350 juta yang telah dilabur oleh orang ramai, bukan saja orang ramai tetapi juga syarikat dan juga kerajaan. So 350 juta ringgit telah pun dikumpulkan selama ini. Ya, Sam, 350 juta tu jumlah yang besar ya kalau kita lihat begitu saja. Tapi jumlah itu kecil kalau kita lihat berbanding dengan jumlah PKS ataupun perusahaan kecil. Yes, betul. Mikro dulu, mikro, kecil dan sederhana yang ada di Malaysia. That makes up what? Lebih kurang 99% daripada jumlah keusahawanan yang ada di Malaysia. Itu yang saya nak jambatankan itu ke Reza. Reza, sejak daripada belasan tahun sampai sekarang, isu dana ni tentunya Reza dah masak lah kata orang-orang biasa tentang perkara itu. Jadi boleh tak Reza masuk perspektif itu? Bila Reza jumpa saja Sam dan pitch in dan pendanaan ramai ni, apa bezanya dengan sekian bertahun-tahun lamanya Reza masuk kesawanan dan aspek dana ini? Okay, terima kasih Kamarul for having me today. So bagi saya proses ECF ni dia satu proses yang lebih adil lah berbanding proses pendanaan melalui VC. Kalau kita try to raise money from VC dan sebagainya, the process is you pitch to a committee and the committee decides whether your idea is good or not. So tapi for ECF ni the beauty is you let the public decide whether your idea is good or not. It's not decided by the committee because the public itself is going to put their money into your idea, not the committee lah, not some faceless committee that decide. Faceless committee who has never been in business, who don't understand how to run the business, deciding whether you deserve a money which were diamanahkan kepada mereka kan. So I like the ECF process a lot better. Like it was I enjoy the experience. We went through it for about 2.5 months, 3 months. We had about 112 investors, individual investors that came in. So that the whole experience for us was very beautiful and totally enjoyed the whole journey of ECF fundraising. Reza, okay, saya faham itu satu pengalaman yang menarik bagi Reza, tapi kalau mungkin ada di antara yang mendengar ni mereka belum lagi jadi usahawan tapi nak jadi dan dana itu masih menghantui fikiran mereka, antara halangan yang terbesar atau obsesi terbesar. Boleh Reza berikan satu contoh spesifik? Kerana yang dulu-dulu saya tahu Reza pernah cerita dengan saya waktu saya masih di saluran TV dan sebagainya.
Reza bercakap kita pergi buat pitch ataupun kita berlontarkan idea kepada satu jawatankuasa, lepas tu bila keluar je tiba-tiba phone berbunyi lah dan ada banyak benda-benda lain yang masuk dan ganggu. Jadi proses itu tak telus seperti ECF bagi Reza, dan proses itu bagi Reza tak adil. Tapi bagi satu contoh yang boleh membezakan di antara sukarnya nak ambil cara dulu itu dengan because bila nak pergi dekat SAM pun masih lagi kena buat submission kan, kena hantar maklumat-maklumat tertentu, itu syaratnya. Ada proses-proses, kena audit. Tetapi kalau Reza boleh jelaskan dengan contoh spesifik, apa beza utama lah. Apa yang cantik itu haluskan sikit, bagi kami nampak dengan lebih jelas. Sure, bila you meraih dana melalui ECF ni, you are putting your company to the public, so the public boleh menilai idea you. So you are able to bring in not just investor, but people who can become evangelists lah, mereka yang hardcore fan to the business kan, so percaya pada business. So these people, throughout our experience, we find majority of the 112 investor that came into SLUP is not people that I know kan. This is the general public, in which I go to a webinar session, I pitch and they like the idea, and alhamdulillah in some of the session tu sometimes kita just do a session on Zoom, and tiba-tiba esok tu we have people putting 50,000, 30,000 ringgit, 10,000 ringgit, and these are people that believe in us as a business, and they make decision very quickly, and they like the business. The day after we presented, they came in and put money. Bukan hanya beberapa orang yang berkuasa menentukan untuk rakyat, tetapi rakyat yang nak tahu, semua orang boleh masuk macam webinar dan Zoom itu dan membuat keputusan sendiri. Okey, kejap ya Reza. Saya sebenarnya nak bagi peluang kepada Sam. Sam ada kesian, dia sibuk tapi dia sempat luangkan masa untuk buat slide, nak ceritakan balik lah. Macam ECF for dummies lah. I'm a dummy tonight. Saya sebenarnya memang kurang mengetahui tentang ECF sehinggalah saya ditawarkan buat ni, saya Google macam-macam. Tapi bagus kalau ada pakar macam Sam yang tunjukkan kembali. Tapi sebelum itu Sam, ramai orang yang ingat duit dana sistem. Macam tak ada nilai kemanusiaan dalam tu. Tapi sejak daripada mula, Reza cakap tadi perkara yang sama keluar. Tadi Sam cakap demokrasi. Reza cakap beautiful. Lebih langsung, terus kepada orang ramai. Jadi saya nak ambil sisi itu kerana dalam kefahaman Islam pun bai'ah itu adalah perjanjian di antara seorang dengan seorang yang lain misalnya, dan apa yang Reza cakap tu bagi saya itu satu bai'ah ya. Kerana bila kita bercakap dalam sesi Zoom kepada orang ramai dan kita katakan ini yang syarikat kita nak buat, ini misi kita dan ini kepercayaannya, itu bagi saya melampaui hanya perjanjian menggunakan wang, tapi ia juga adalah perjanjian tentang amanah, tanggungjawab dan accountability seperti norma-norma yang kita ada di Malaysia ni. Sam. Betul. Saya setuju amat sekali. Apa yang saya nampak ya, apabila syarikat-syarikat seperti syarikat Reza ya, bila mereka ke depan amat terbuka ya, so segala perkara faktor berkenaan dengan syarikatnya terbuka ya. Sebelum ini syarikat ini private, is a private company, tapi apabila ianya mendapatkan dana daripada orang ramai, ianya terbuka segala fakta, faktor dan isu-isu berkenaan bukan sahaja syarikat tetapi perniagaan syarikat tersebut terbuka kepada orang ramai. Jadi dengan fakta-fakta tersebut, orang ramai boleh membuat keputusan sama ada mereka ingin melabur atau tidak. Tetapi apa yang amat penting ya, Cam, yang saya nampakkan adalah kebanyakan pelabur kan mereka meletakkan faktor percentage yang tinggi terhadap usahawan itu sendiri. Okay. So it's not so much of the idea. Yes, the idea, the business is important, tetapi lebih penting adalah orang di belakang perniagaan itu. Kerana baru mereka boleh percayalah. Betul. Dan saya rasa kita semua bersetuju dalam peringkat ini, dan kesemua syarikat-syarikat yang mendapatkan dana di platform seperti Pitchit adalah syarikat yang mula hendak grow ya. Jadi syarikat-syarikat yang dalam stage ini, mereka ini hanya banyak bergantung kepada CEO atau the founders ya. So oleh kerana itulah pada tahap ini kebanyakan pelabur akan meletakkan percentage yang tinggi terhadap founder-founder sebelum mereka membuat keputusan sama ada untuk melabur atau tidak.
Kira Reza ni macam Mark lah, macam Elon lah, lebih kurang. Yeah, so it's very important. Yeah. I think fakta tu Cam ramai yang mungkin tak menyedari, tapi saya rasa peratus terbesar kepada founders. Setuju. Nanti saya nak masuk statistik yang hubungkan dengan tu. Kalau orang tua tu kita percayalah mereka lebih melihat perkara tentu. Tapi ramai statistik menunjukkan bahawa yang masuk memberikan dana orang ramai ni adalah mereka yang orang-orang muda bawah 35 tahun. Jadi itu satu perkembangan menarik. Tapi sebelum tu, macam dalam Clubhouse, reset the room. Anda sedang menonton Big ya, Bankable Investable Game Plan, siri webinar. Terima kasih kepada SME Corp dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Ada 3 siri berturut-turut malam ini. Yang pertama tentang bagaimana nak menggunakan pendanaan ramai ataupun equity crowdfunding. Untuk tahu kembali apa itu ECF, pendanaan ramai, tolonglah Sam, slide dah ada cantik. Sam buat. Kita dengar kejap ya. Okay, alright. Over to you. Okay, thank you. Saya sharekan my slides. Boleh, teruskan. Yep. Very briefly, saya nak berkongsi maklumat sedikit sebanyak tentang pendanaan ramai ataupun crowdfunding. Tagline kami percaya kepada pendemokrasian pengumpulan dana dan pelaburan. Ya. So, seperti mana saya nyatakan sebelum ini, di Malaysia ni kita sebenarnya tidak kurang peluang-peluang pelaburan. Malah ada pelbagai jenis dana yang kita boleh atau para usahawan boleh mendapatkan daripada modal teroka, private equity atau equity swasta, daripada pemecut atau accelerator companies, dan juga pendanaan equity ramai. So pendanaan equity ramai ini adalah yang terbaru ya, yang telah dibenarkan oleh kerajaan pada tahun 2015, dan kesemua platform-platform yang didaftarkan telah pun memulakan operasi mereka pada sekitar tahun 2016. Jadi apakah ianya pendanaan equity ramai? Secara ringkas, ianya membolehkan ya syarikat-syarikat tempatan mengumpul dana untuk perniagaan mereka daripada masyarakat umum, bukan sahaja di Malaysia tetapi masyarakat umum di luar Malaysia melalui platform berdaftar. Ya, itu yang paling penting ya. Sebelum ini syarikat-syarikat tempatan ataupun sdn berhad tidak dibenarkan untuk mewawarkan kepada umum bahawa mereka ingin mendapatkan dana ya. So that's why sebelum ini tidak dibolehkan, tetapi dengan adanya equity crowdfunding, aktiviti ini dibenarkan, tetapi dengan syarat syarikat-syarikat tersebut membuat pengumpulan dana tersebut melalui platform berdaftar seperti Pitch-in. So siapa yang mengawal selia? So semua platform-platform 10 di Malaysia, semua kami terpaksa menjawab kepada Suruhanjaya Security. So mereka adalah pengawal selia industri equity crowdfunding di Malaysia. Ya. So ini adalah 10 platform yang didaftarkan di bawah Suruhanjaya Security. So sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin mengumpul dana daripada orang ramai, tuan-tuan dan puan-puan hanya dibolehkan membuat aktiviti tersebut dengan syarat syarikat tuan dan puan didaftarkan di bawah salah satu daripada 10 platform tersebut. Ya. Yes. So seterusnya, sedikit pengenalan kepada Pitch-in. So kami seperti mana syarikat-syarikat yang lain, kami mula beroperasi setelah dilesenkan pada tahun 2016. Setakat ini kita telah pun melihat 120 syarikat yang telah berjaya mendapatkan dana bagi syarikat-syarikat mereka di Pitch-in. Jumlah ini semakin meningkat. Syarikat Reza adalah salah satu daripada 120 syarikat tersebut, dan pada masa ini, just pada awal minggu ini, kami telah pun melangkaui jumlah 200 juta. Platform yang pertama melangkaui angka keramat 200 juta. Ya, so sesuatu yang kami banggakanlah setelah 5 tahun di dalam ekosistem equity crowdfunding. Dan ini semua tidak dapat dilakukan tanpa penglibatan para pelabur di dalam data pelabur di Pitch-in. Seperti mana kita semua tahu,
orang ramai boleh melabur, dan pihak Suruhanjaya Security telah membahagikan para pelabur ni kepada 3 kategori, iaitu runcit, budiman dan canggih. Apa yang saya ingin kongsikan melalui percentage ini adalah perlunya lebih banyak lagi usaha yang kita perlu dibuat untuk mendapatkan lebih ramai lagi para pelabur wanita, ya, untuk bersama-sama melabur ke dalam syarikat-syarikat tempatan. So a lot of more work to be done on ladies punya investors. Dari segi percentage, kalau kita bandingkan pelabur nilai tinggi dan pelabur runcit lebih ramai, 55% over 45%. Ini adalah sesuatu yang kami jangkakan kerana pelabur-pelabur runcit ini kebanyakannya mereka adalah anak-anak muda. Give them atau beri mereka 3-5 tahun kemudian, saya amat confident mereka ini akan beralih menjadi pelabur nilai tinggi apabila mereka sendiri meningkat dalam kejayaan mereka sendiri. Ya. Seterusnya saya ingin berkongsi sedikit tentang syarikat-syarikat yang telah berjaya mendapatkan pelaburan, some of the top companies in terms of the amount, ya, dari segi jumlah yang mereka dapat kumpul. Tak semestinya mereka ini adalah syarikat-syarikat yang terbagus, ya, tetapi mereka ini adalah syarikat-syarikat yang berjaya mendapatkan pelaburan yang tertinggi di pitch in. La Pasa berjaya mendapatkan 7.5 juta ringgit, Igotopia 7.1 juta ringgit. An interesting fact about Igotopia, salah satu pelabur daripada yang telah melabur dalam syarikat Igotopia adalah pengasas Upin dan Ipin, ya. Wow. So Tuan Haji Burhanuddin sendiri telah melabur ke dalam syarikat Igotopia. Policy Street telah berjaya mengumpul 5.28 juta. Apa yang menarik tentang Policy Street adalah mereka berjaya mendapatkan pelaburan ini ketika mana negara di dalam MCO yang pertama, ya, which I think is the most strict MCO ever of all the 3 MCOs, ya. So mereka berjaya mendapatkan 5.28 juta. Oxwhite, apa yang dibanggakan dengan Oxwhite adalah mereka merupakan syarikat yang paling ramai berjaya mendapat pelabur. 485 orang melabur 5.19 juta ringgit. So mereka adalah the number one in terms of jumlah pelabur, 485 orang, dan syarikat Reza Slurp pelaburan daripada 112 meletakkan mereka di peringkat nombor 12 daripada 120 syarikat in terms of jumlah pelabur, ya. So last kali apa yang saya ingin kongsikan kepada orang ramai pada malam ini adalah insya-Allah pada akhir November atau mungkin awal Disember kami menjangkakan akan mendapat kebenaran daripada Suruhanjaya Security untuk memperkenalkan platform patuh syariah, dan ketika itu syarikat-syarikat yang ingin mendapatkan dana orang ramai tetapi sekaligus ingin mendapatkan status patuh syariah, pihak Pitch In juga akan dapat hostkan mereka di dalam platform kami. Dan mereka pelabur-pelabur yang amat sensitif tentang pelaburan mereka juga kemudian boleh memilih untuk melabur ke dalam syarikat-syarikat yang patuh syariah yang insya-Allah akan diperkenalkan di platform Pitch In pada waktu masa yang terdekat ini, ya. So itu Cam sedikit sebanyak tentang pendanaan ramai yang ada di Malaysia. Dan saya berharap orang ramai seterusnya mereka yang sebelum ni tak mengetahui akan pergi kepada platform Pitch In just to check out some of the campaigns, and also you can also check out campaign Reza yang telah pun berakhir pada bulan yang lepas. Okey, terima kasih banyak Sam. Bukan senang nak dapat Sam. Saya kerja berbelas tahun dekat syarikat TV tapi tak berjaya mendapatkan berbual dengan Sam. Jadi anda bertuah dapat dengar sendiri daripada beliau tentang perkara ini. Saya ingin juga memberitahu kepada anda sekali lagi bahawa anda dialu-alukan. Kami di sini mengalu-alukan pendapat, komen,
soalan daripada anda tentang apa jua yang kita bincangkan di sini. Sementara tunggu soalan anda, saya nak bagi Reza pula tentang macam mana Reza boleh tiba-tiba membuat keputusan untuk ikut platform yang ada pada Pitch ini, kerana Reza dah jadi usahawan beberapa tahun pun sebelum itu. Bukannya tahun pertama, tahun kedua dan tercari-cari tentang dana. Reza agak matang sudah dalam melihat seluruh ekosistem keusahawanan di Malaysia dan tiba-tiba Reza buat keputusan untuk Pitch in. Kalau boleh ceritakan kembali detik itu. So I think in terms of fundraising to pitching, saya dah borak dengan Sam sejak tahun 2016 kan. Yep. In fact, kita supposed to go live back in 2017, tapi at that point in time, tiba-tiba kita ada dana teroka nak masuk masa tu. So we decided to go at that point in time to go with venture capitalist. So we had investor came in, but then eventually we had to buy back the VC punya stake in 2019. So pada ketika tahun 2019-2020 di dalam saham syarikat ni kita tidak ada lagi pelabur yang dipanggil we no longer have a VC on our cap table, meaning dalam saham syarikat tiada lagi dana teroka lah. So pada masa tu we are quite open lah kan. We can raise money daripada public, we can go with the VC round, we have a lot of option lah untuk raih duit masa tu. So masa tu in 2020 saya decide untuk talk to Sam and see what are the option and what is the benefit of going on the ETF platform. So alhamdulillah Sam explain about ada insentif daripada matching fund from SC. If we were to go live in 2020, the incentive was a lot more exciting, but in fact recently pun still ada, alhamdulillah. So and also we thought that having been around for quite some time and having a lot of customer base, pelanggan kami dekat Slurp ni kurang lebih pelanggan dah guna kami dalam 2,500 restoran dan kedai minyak seluruh Malaysia. So kita decide to see whether we can go to our customer to raise the fund lah. Yeah. So that is why we decided to do that, because kita dah memang ada a large user base lah. So alhamdulillah we went and raised and true enough we had quite a bit of pelanggan-pelanggan yang decide to in fact selain menjadi pelanggan decided to become our investor as well. Yeah. Sam, Reza dan Slurp dah ada lebih 2,000 pelanggan dia di seluruh Malaysia, kedai minyak lah, restoran dan sebagainya. Itu satu sejarah ataupun track record yang memang menarik lah untuk orang macam Sam, untuk pelabur. Tapi saya dah siapkan soalan tentang orang yang tak ada perkara macam itu. Dan saya nak sekalikan soalan itu dengan soalan yang datang dari daripada mereka yang mendengar, kerana ada juga soalan nama dia Syam dari Bangi. Adakah Pitch In boleh membimbing usahawan kecil seperti Makcik Kiah juga, dia ingat bagus dalam persediaan untuk mengumpul dana dalam platform Pitch In. Saya nak gabungkan itu dengan kalau perusahaan tradisional lah, nasi lemak ke lemang, dan kita tahu contohnya di Melaka sekarang, kalau dia disebut pencalonan misalnya, baguslah untuk orang jual ikan bakar, tapi dia kena scale up 2 bulan 3 bulan sebelum tu. Macam mana dia nak sediakan untuk satu situasi luar biasa, lebih kurang 2 bulan perayaan demokrasi pilihan raya itu, kalau dia terpaksa buka 5 kedai seluruh Melaka, tapi lepas tu tak ada balik. Jadi nak raih dana macam tu, kemudian nak tengok masa depan bagaimana perusahaan tradisional kecil-kecilan. Dan kita tahu ramai di antara mereka ni juga adalah, tadi Sam cakap pasal kita nak lebih ramai budiman, lebih ramai wanita dan sebagainya. Tetapi usahawan wanita juga ramai dalam kelompok ini. So dan sana. Sam, kalau boleh tolong hubungkan dengan mereka. So tujuan mengapa Pitch ini dibangunkan adalah kerana itu. Kerana kami ingin menolong atau membantu syarikat-syarikat kecil yang mula nak bertapak dan mempunyai aspirasi untuk pergi besar. Because I think kesemua usahawan ni, baik ketika mana even Reza bila start small tapi cita-cita tinggi. Apa yang bagusnya, Reza telah berjaya menjangkau cita-cita tersebut sehingga sekarang menjadi partner terbesar kepada Petronas. So sama seperti Makcik Kiah tersebut,
saya rasa mereka juga mempunyai cita-cita tinggi untuk melihat syarikat mereka berkembang, ya. Dan pitch-in kalau boleh kami ingin berada di situasi pada ketika mereka ingin berkembang tersebut, kerana dengan pengalaman pihak kami sendiri, kami rasa kami boleh membantu mereka untuk menyediakan syarikat mereka supaya syarikat tersebut boleh dilihat sebagai atraktif kepada investors. Sam, maaf potong. Tapi Ya. untuk orang macam saya ni yang bukan usahawan sekarang ni, pernahlah jadi usahawan dulu, zaman dulu lama. Tapi waktu itu tak ada pitch in. Mungkin kalau ada dah lain jadi sekarang. Apa kata orang kadang-kadang berfikiran nak pergi dapat dana ni macam nak pergi minta pinjaman dekat bank. Nak kena pakai cantik-cantik, kemas, nak kena susun dokumen rapi dan sebagainya. Tapi daripada apa yang Sam cakap tadi, saya berpendapat bahawa pitch-in ni begitu terbuka, ya. Anda datanglah dalam bentuk apa pun, kemudian pitch-in akan beritahu kepada anda dalam gambar rajah lebih besar ekosistem ni anda di mana dan apa lagi yang anda perlu untuk naik seterusnya. Sam, kalau boleh ceritakan, mungkin ada pengalaman orang datang pakai selipar ke jumpa Sam sekarang dah pakai BMW ke apa. Tolong Sam. Selalunya most of them Cam datang dengan selipar, ya. So Reza pun tahulah style saya ni di kecil ni, kalau kita nak mula-mula berjumpa ni tak perlu datang ke office. In fact saya ni anti office, Cam. Saya lebih suka lagi berbincang di kawasan terbuka, di kedai kopi. Reza and I in 2020 when we first decided to redo his fundraising, kita jumpa dekat one of the local coffee shops in KL, yeah. So selalunya Cam, what will happen, macam Reza ni saya dah kenal dia lama, so saya tak perlulah untuk menyelongkar syarikat dia because I know him quite some time. Tetapi kalau this entrepreneur atau usahawan ni baru, ya, saya perlukan masa, at least 45 minutes to 1 hour, ya. Kita akan spend time dan seperti mana Cam sebut tadi, saya akan cuba untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang syarikat mereka, di stage mana mereka berada dan sama ada mereka bersedia atau tidak untuk pergi ke khalayak umum untuk mendapatkan dana. Now, most of the time atau kebanyakannya mereka ini belum lagi bersedia. Ya, ini sesuatu bukan yang membimbangkan atau sesuatu yang mana usahawan ini perlu rasa kecewa, kerana kebanyakan mereka memang belum lagi bersedia, ya. Dan di situlah Pitch In melalui Pitch In Academy, ya, a unit dalam Pitch In yang akan incubate in a way syarikat-syarikat ini sehinggalah kami merasakan mereka bersedia, ya. So dalam aspek itu, syarikat-syarikat kecil seperti mana yang soalan yang dikemukakan tadi, tidak perlu merasakan mereka tiada peluang. Mungkin mereka tidak bersedia pada ketika ini, tetapi kita akan bekerja sama dengan mereka untuk beberapa bulan sehinggalah kami merasakan mereka sekarang are ready to do equity funding, ya. Saya sukalah Sam cakap macam tu. Ya, so bagi saya kan kami punya konsep ni adalah pintu sentiasa terbuka. Kami merasakan setiap syarikat, setiap founders perlu diberi peluang, dan all this pengalaman mereka mereka ditolak ataupun the doors are closed, tak sepatutnya berlaku di dalam ekosistem equity crowdfunding. Ada soalan dari penonton, ya. Alternative financing sesuai untuk usahawan yang tiada akses kepada pembiayaan konvensional. Apa komen panelis? Saya nak tambah juga kat situ. Apabila saya Google dan cari banyak perkara tentang ECF ini di Malaysia atau di luar, kataan alternatif itu kerap muncul, ya. Bagi saya, dalam era digital, dalam era ekonomi digital, dalam era digitalisasi dan pendigitalan, adakah ia masih alternatif? Tidakkah ini, kalau dia lebih demokratik, kalau dia lebih telus, kalau dia lebih kepada membantu akar umbi berbanding gergasi-gergasi besar, kenapa harus bursa Malaysia itu? Baguslah bursa ada. Tapi kenapa mereka harus menjadi gergasi dan ini tidak boleh menjadi gergasi? Saya lapikkan soalan itu kepada Sam dan juga Reza.
Yeah. So saya amat setuju, Cam. I think perkataan alternatif ni dalam dictionary equity crowdfunding platform bukan saja dipicit tetapi 9 ada rakan saya yang lain. Bagi saya perkataan alternatif ni bersifat negatif, ya. Okay. Macam kalau tiada lagi option, pilihlah equity crowdfunding, ya. Tetapi kita telah melihat pelbagai syarikat yang dikenali ramai yang berstatus besar dan penting seperti mana Slurp. I don't want to embarrass Reza, but I think someone like Reza is well known in the ecosystem, ya. Tetapi mereka memilih untuk mendapatkan dana melalui equity crowdfunding. Kerana itulah saya merasakan equity crowdfunding ini maybe for the first year, Cam, ya, maybe it's fair untuk disebut sebagai alternatif. Tetapi now setelah 5 tahun kita pun dah nak masuk lagi tahun 2022, saya rasa equity crowdfunding ni telah pun sampai ke peringkat mainstream, ya. In fact saya merasakan bagi syarikat-syarikat yang mula nak menampak, mula nak berkembang, seperti mana keputusan Reza, pergi kepada orang ramai, pergi kepada klien, pelanggan yang telah pun menggunakan your service, membeli your product. If they love your company, if you open peluang kepada mereka untuk melabur, mereka akan datang berduyun-duyun. Yeah? Okay. Sam, saya nak jual soalan dulu, tapi saya nak bagi soalan yang sama pada Reza. Tapi sebelum tu saya nak jual soalan pada Sam. Jika itulah konsepnya, kenapa kita kurang mendengar tentang ECF? Kenapa kita kurang mendengar tentang pendanaan ramai? Adakah ini macam teori konspirasi, kalau ada syarikat gergasi petroleum maka dia tidak akan benarkan syarikat teknologi tenaga alternatif itu mendapat ruang dan peluang? Itu saya nak tanya Sam. Kalau saya pergi chat room, Sam, ada banyak konspirasi tentang perkara ini. Tapi saya nak dapatkan pandangan Sam. Reza, tolong komen tentang adakah dia masih lagi alternatif? Reza memilihnya sebagai satu pegangan sekarang. Of course kan. Some of the benefits saya go through ECF round ni, satu, kita tak pernah tahu yang sebenarnya ramai pelabur sophisticated dan family office serta VC yang berminat nak masuk dalam syarikat sebelum ni. Tak pernah tahu. Tetapi ketika kita buat the ECF round, berduyun-duyun, ya. In fact, every few days, I had to take call with VC from local and regional lah, yang berminat untuk melabur dalam syarikat, kan. Tapi sebelum kita go to ECF tu, no one know that we are fundraising, no one practically know we exist, no one datang kata, nak duit tak ada. Tapi while we were doing ECF, a lot of that conversation happened. And second of all, what's important is also, we might look at it as alternative, tapi bagi saya juga, it is also an opportunity to see whether we can offer a stake in our businesses kepada our employee and partners, kan. That's important. So when we do this ECF round, saya surprised at least about almost 80% of my staff subscribe, actually put in their money to invest in the business, kan. So that was amazing. So you realize that your staff actually consider themselves not as an employee, but they want to be partners to the business lah. So that motivated me lah to run the business better. I tak tahu, some of my staff ada letak sampai 30,000, 40,000. I tanya kenapa tak beli Bitcoin je. Cakap, but then they basically said that we believe in you, we believe in the business for us, kan. So that made me want to work harder for the business. So as I said, the ECF experience ni is beautiful. It changes me of how I look at my partners, how I look at my customers, how I look at my employees. Okay. Cantik, satu cerita yang cantik, tapi dia menyebabkan saya sedih. Kalaulah saya minta kerja dengan Reza, maknanya saya dah ada 30 dengan 40 ribu. Banyak dia bayar untuk dia melabur. Sam, soalan saya jual tadi, Sam. Betul. Hanya teori konspirasi saja yang mendominasi alternatif ni, atau sebenarnya perlu ada perancangan lebih strategik? Sam. Betul. Inilah ironinya, Cam, ya. Kita ni di platform crowdfunding, pelaburan dana orang ramai. Seharusnya perkara ini diketahui lebih ramai lagi manusia, baik usahawan atau pelabur, bukan saja di Klang Valley tetapi merata negara. Malangnya, Cam, I will raise my hand. I will be the first one to raise my hand to say that para platform setakat ini
lebih fokus kepada kawasan Klang Valley, ya, dan juga Penang, big cities, ya. So kos untuk kita pergi ke merata tempat camp untuk lebih bercakap tentang pelaburan dana ramai ini memerlukan kos, ya. So because of that, saya rasa the information atau education tu belum lagi sampai ke peringkat negara, ya. So lebih menjerumus kepada Klang Valley, Penang, maybe some in Johor, tapi this has to be changed, ya. This has to change because I think there is a larger atau lebih besar lagi ekosistem yang perlu kita terokai dan bukan saja di KL, Penang dan Johor. Yang itu I think tiada konspirasi. It's actually sesuatu yang kita perlu lihat secara serius, bukan saja para platform, tetapi dengan kerjasama bersama dengan our own regulators, the Securities Commission, yeah. Because Cap, you mentioned it's a very interesting and very important factor, yeah. Now, syarikat-syarikat yang kita lihat di bursa, ya, jumlah dia dalam ratusan, maybe 1,000, 2,000, ya. Akhirnya kita bandingkan dengan PKS, ya. We're talking about hundreds of thousands, ratusan ribu, ya. Jadi dari segi market, besarnya market, ya, secara teorinya market equity crowdfunding ni besar, ya. Lebih besar lagi daripada ni, huge, right? Dan syarikat dan nombor tersebut every year bertambah kerana every year ada orang ramai yang ingin memulakan sesuatu perniagaan, ya, dan mereka cuba mendapatkan dana, ya. So that's where I think the market is huge and kita baru aja scrap a small bit of it, kan, besar lagi the market. Itu hujah-hujah yang patut dan harus siapa yang, kalau saya pengundi, kalau saya punya bakal YB itu sebut perkara ni, saya memang tertarik lah. Itu tips untuk anda kalau anda bakal YB sedang menonton perbincangan ini. Tapi kita terus nak bercakap, bagi saya lah, kalau kita bercakap ni, tapi setiap kali saya balik kampung dan peladang harum manis masih lagi menangis kerana mereka ada produk yang bagus, yang diakui seluruh dunia, tapi tak boleh nak keluarkan kerana halangan COVID-19, pergerakan. Sedangkan kita sudah maju, kita ada teknologi, kita boleh pasarkan, kita boleh gunakan rantaian yang dijamin kurang ancaman COVID-nya dan semua itu. Tapi padanan itu bagi saya yang terbaik. Kalau Reza bercakap tentang indahnya padanan di antara orang yang percaya kepada apa yang beliau lakukan, malah pekerja beliau sendiri mahu menjadi rakan dalam perniagaan. Tapi bagaimana kita nak selesaikan masalah rakyat? Akhirnya perniagaan adalah untuk memberi penyelesaian kepada masalah dalam masyarakat. That's how business comes about. Kan? Dia menyelesaikan masalah dan rakyat sanggup bayar untuk masalah itu diselesaikan dengan adil. Jadi nak pergi ke situ, tapi sebelum itu saya ada siri soalan dan antara siri soalannya adalah bila kita dah buka kepada ramai ni, kerana dalam perniagaan, there's no guaranteed win. Tidak ada jaminan bahawa syarikat itu pasti akan berjaya. Tengah nak berjaya, tiba-tiba pandemik datang. Siapa sangka? Satu dunia tak tahu pandemik akan datang. Jadi itu soalan saya kepada Reza. Bila Reza dah buka, masuk webinar, masuk dalam Zoom, tawarkan kepada pelabur untuk ECF, bagaimana Reza berhadapan dengan risiko kegagalan? Dan nanti kepada Sam, adakah semua yang masuk dan menyenaraikan dalam ECF ni semuanya berjaya? Kerana kalau tak salah pembacaan saya, sama ada you dapat atau you tak dapat. Itu undang-undang yang dikenakan oleh regulators ataupun pihak yang menyelia-selia seperti Suruhanjaya Security. You cannot just, kalau tak sampai sasaran, tak boleh kata, saya ambil lah banyak mana yang ada. Dia sama ada sampai atau tak sampai. Itu soalan kepada Sam. Tapi untuk Reza, bagaimana? Waktu tu kerana tak tahu lagi, kerana boleh berjaya atau tidak, dan syarikat tu pun kan ada banyak halangan dan risiko. Reza. Betul kan, sudah tentunya kita tak boleh garanti sebarang pelaburan, sebarang investment people make into the business, but we try to do our best lah as a business. Kita decide to go into ECF pun due to
the company, we are profitable. In fact, our revenue last year about 5.8 million. We are profitable to 1.6. This year we should hit close to 10 million in revenue kan. So kita confident because syarikat kita ni bukan sekadar growth, kita growing but sustainably kan. So just for that reason, I am confident to take other people punya investment lah into the business. That was for me personally, that was what gave me the confidence to go into the SCF round. But then for other entrepreneur, I'm not sure. I think everyone has different issues. Everyone wants to solve different problems. But for us, our requirement is kita nak raise a little bit of capital to enable us to go to other market quickly. And for us, the option that was we deem most suitable for that, kita nak raise a small amount and give out very little equity. So ECF ni was the perfect instrument for that lah. And ECF ni bagi saya depend on the use case juga kan. So for our use case, it was perfect at the time. Reza ni dia popular tengok. Dia duduk kat tempat yang depan dia tu ada audience sendiri yang langsung. Kalau anda dengar suara itu suara demokrasi. Kerana kita telus. Tidak ada apa yang nak disembunyikan di sini. Depan Reza pun ada live audience. Sam, soalan tu tadi juga. Managing the risk kan, dalam sebarang pelaburan sentiasa ada risiko, tidak ada 100% jaminan, dan bagaimana sebagai platform, sebagai the RMO, pitch in melihat kepada risiko dan bagaimana membantu issuer ataupun syarikat yang masuk bersama dengan pitch in untuk meraih dana ni untuk menjamin bahagian risiko tu, untuk pastikan bahawa kita tidak boleh jamin 100%, tapi semua yang terdaya sudah dibuat. Betul, ya. Ini subjek yang paling penting bagi saya ya. In fact, risiko ni merupakan sesuatu yang real ya, sesuatu yang real. Tak semestinya semua syarikat yang mendapatkan dana di platform pitching, kesemuanya mereka akan dijamin berjaya ya. I think Reza mentioned that, right? So it's very important apabila seseorang pelabur datang untuk melabur, sebelum mereka memilih untuk melabur, mereka juga mengetahui risiko-risiko yang mereka akan pikul ketika mana mereka melabur di dalam syarikat. Apa pihak pitching buat, seperti mana platform-platform yang lain, adalah kami akan sedaya upaya kami melakukan due diligence dan compliance terhadap syarikat-syarikat tersebut, mendapatkan informasi-informasi yang bukan saja penting tetapi relevan bagi pihak pelabur untuk melihat dan membuat keputusan sama ada mereka boleh mengambil risiko tersebut sebelum mereka melabur. So that risiko, pengetahuan tentang risiko tu amat penting kerana kami tidak boleh menjamin syarikat-syarikat ini berjaya atau tidak. Dan ini tak ada kena dengan platform equity crowdfunding. Because di mana kita tahu sama ada syarikat tersebut berjaya mendapatkan dana melalui equity crowdfunding ataupun secara private, syarikat-syarikat tersebut perlu melalui cabaran-cabaran di luar sana bagi membangunkan syarikat mereka ya. So that's why we try our best to have all those information transparent, terbuka sebelum mereka memilih sama ada untuk invest atau tidak. Sam, nak tanya spesifik sikit. Betul ke kita, kalau saya syarikat yang nak masuk dengan pitching nak raih dana, antaranya saya kena letakkan sasaran minima dan sasaran maksima yang saya harapkan. How does it work? Bagaimana itu? Adakah itu standardnya atau bagaimana? So konsepnya is daripada pihak regulator adalah all or nothing ya. So all or nothing maksudnya adalah kita perlu ada target, dan sekiranya kita gagal untuk mencapai target tersebut, maka kempen tersebut atau kempen pendanaan tersebut dikira sebagai gagal, dan pihak platform seperti pitching perlu memulangkan semula wang kepada para pelabur. Jadi apa yang kita sarankan kepada para usahawan seperti Reza adalah ketika mana mereka membuat keputusan untuk mendapatkan dana pada orang ramai, soalan kami kepada usahawan seperti Reza adalah, what is your minimum target
and what is your maximum target. But Okay. the minimum target tu Cam is important because it has to be a target yang boleh apabila mereka mendapatkan even just the minimum, boleh mengubah syarikat mereka secara positif, ya. So contohnya, if you want to raise 1 million tetapi minimum you 10,000, itu tak masuk akal, ya. Because RM10,000 tidak akan mengubah syarikat tersebut, ya. So maybe the minimum is maybe $250,000 atau $500,000, right? Tetapi dari segi sama ada kempen tersebut berjaya atau tidak, mereka haruslah cuba untuk mendapatkan minimum. Apa jumlah di bawah minimum dikira sebagai gagal. Okey, gagal maknanya tak boleh ambil dana itu dan dana dipulangkan kepada pelabur. Okey. Betul. Sam, kalau lebih Sam, katalah saya minta RM1 tapi dapat 10 macam mana? Oversubscribe. Betul. Betul. So oversubscribe dibolehkan, tetapi syarikat perlu membuat keputusan sama ada mereka akan memberi lebih banyak shares supaya the valuation tu sama, ya, ataupun mereka akan dilute the earlier investor, which kita semua tahu those investors takkan gembira. Takkan gembira. It happened in 3 companies, Cam. In each of the companies, 2 bersetuju untuk memberi lebih banyak shares. Company yang ketiga membuat keputusan untuk tidak mengambil the oversubscription dan kami pulangkan semula kepada para pelabur yang terlewat untuk melabur. I can tell you, Cam, they were not very happy. Memanglah. Because they lost the chance. Satu, yang kedua bukan saja tentang pelaburan tapi juga tentang hati dan nurani, kan. Betul. Percaya. Sam, ada soalannya. Reza pun kalau nak bantu jawab, tolong. Question is to Sam. I run a private Islamic school. I fear, this is many in Malaysia, I fear that it is not deemed investable and bankable on ECF. Sam, over to you and Reza boleh pitch in. Cool. Ken, we are actually right now in talks with an Islamic school. We are onboarding them ke dalam platform Pitchin. Kami merasakan education is still very, very important. Dan para pelabur juga berminat di dalam kategori education. Jadi saya rasa it is still very attractive. But of course, Cam, saya perlu untuk berjumpa dengan yang bertanya tersebut supaya kita dapat lihat lebih rapi dan lebih dekat lagi tentang syarikat dia, ya. Tetapi just to basically answer about Islamic education or education, it is still a very bankable business. Okay, got it. Reza, you want to pitch in? You sekarang dah jadi mentor lah, kira dah lalu ECF. Oh yes, Reza mentoring, From my my thoughts would be, if you have ada pelanggan dan ada large base of partner that maybe might want to participate, you can try lah, kan. You can try and do a session with them, try and gauge whether your customer base or your partner base probably maybe they always wanted to invest but there were no channel before that. So so maybe you can float this idea to them prior to going to ECF. Saya menggunakan successful campaign. Saya menggunakan moderator right kerana saya ada juga sesi pra dengan Sam dan sebagainya. Pergi je lah jumpa Sam. Dia ni baik orangnya. Kalau tak dapat masuk ECF sekarang pun mungkin ada nasihat untuk masa depan. Soalan seterusnya, apa yang paling no tag? No tag ni bukan tag lah bagi maksudnya mungkin. Brick and mortar business yang dapat funding dengan ECF. Paling besar dan paling kecil. Dia nak tahu ni, dia nak sukat gamaknya. Jadi Sam, apa yang non-techy, bukan teknologi, brick and mortar, apa yang paling besar, apa yang paling kecil dekat Pitchin? Yang popular, Cam, is F&B. Restaurant, bakery shop. In fact, one bakery shop yang kami bangga adalah syarikat yang bernama Yin Sourdough. Those yang biasa dengan area Damansara Utama, di depan Starling Mall, satu row dengan Village Nasi Lemak Village Grocer, there is Yin Sourdough. Very, very good bread. So they raise 1.4 million
ketika mana negara di bawah MCO yang pertama. Ini restoran ni ya, bakery shop ya. Yang mengharapkan orang ramai datang ke kedai mereka. They had to close their shop. But yet they went on a fundraising campaign dengan Pitchin. Mereka berjaya mendapatkan dana sebanyak 1.4 million. Dan seperti mana apa yang Reza katakan tadi, kebanyakan pelabur-pelabur mereka Cam ya adalah pelanggan-pelanggan mereka. Ya. Apa yang menarik Cam ya, selepas mereka berjaya mendapatkan 1.4 million, syarikat tersebut bukan saja dapat survive the pandemic, tetapi mereka dalam proses untuk membangunkan 3 lagi cawangan Yin Sourdough. Right? So that's a great story about a business F&B which everyone thought would be badly hit during the pandemic. Yeah. Okay. Sam, yang paling besar? Yang paling besar in terms of non-tech is actually F&B. Again, F&B is 2.5 million ringgit. Bagi cafe, I think some of you may be familiar with them. You can see them dekat Wan Utama, dekat Tropicana Mall, Union Coffee Shop. Okay. Yeah, so they're like a cafe. Yeah? So they raised 2.5 million di Pitchin. Tetapi Cam, in the next few months, you will see a few more non-technology companies di perkhidmatan medical yang amat menarik. Yeah, I cannot tell who they are right now because they still not signed up yet. But once they sign up, I think it will be very, very exciting to not just themselves, but also for investors and also for those people yang sebelum ini pernah pergi kepada klinik mereka untuk mendapatkan rawatan. Saya cakap klinik saya dah boleh agak, tapi tak apa. Sebab itu kita kadang-kadang amat kritikal terhadap agensi-agensi kerajaan, tapi saya amat berterima kasih kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan juga SMECOP bagi peluang saya dan membuat perkara. Saya kadang-kadang tak sangka institusi kerajaan akan buat diskusi terbuka macam ni ya. Tapi malam ini kita ada peluang dan saya amat-amat bersyukur dan terima kasih. Sebab itu saya ingin terus saja kepada soalan Raik, bagaimanakah agensi kerajaan boleh membantu meningkatkan lagi kesedaran berkenaan crowdfunding dan apakah polisi yang mungkin boleh membantu menggalakkan penggunaan ECF untuk menjana modal bagi perniagaan. Kalau saya fahamkan perkara ini, contohnya kalau kita dah ada belanjawan bajet negara, kita ada rancangan Malaysia 5 tahun itu, kita ada blueprint atau rangka tindakan untuk ekonomi digital. Sam, the policy side, bagaimana? Saya rasa Cameron, to be very honest and fair, kerajaan amat menyokong aktiviti pendanaan ramai. Dua polisi yang amat penting melibatkan kewangan ya. Satu, bagi membantu syarikat-syarikat seperti mana syarikat Reza, Slurp, kerajaan memutuskan untuk membangunkan dana ya sebanyak 80 juta. In fact, the first one was 100 juta, kemudian the second was 80 juta. Baru-baru ini mereka juga meluluskan 80 juta di mana kerajaan akan melabur bersama-sama dengan orang ramai. Ketika mana mereka mendapatkan dana di platform-platform seperti mana Pitchin. So, Slurp, Reza, they managed to raise quite a big amount from the government after the government saw the crowd coming in to go invest with them. Itu untuk syarikat ya Cam. Untuk para pelabur, apa yang menarik dan ini kita akan lebih mengetahui tentang proses dan cara bagaimana para pelabur dapat menikmati rebate apabila mereka melabur. So those 112 orang yang melabur dalam syarikat Reza tersebut, mereka kesemuanya individu ya, para pelabur individu, mereka semua kemudian akan dapat memiliki rebate berkenaan dengan investment mereka. Sam, kita sama-sama You Will Never Walk Alone. Jadi Sam terpaksa tunggu. Saya dah lobby organizer atau penganjur untuk kita langgar sikit. Dia macam bola lah, ada masa tambahan. Tapi Reza ni usahawan yang kita perlu lebih hebatkan dia. Dia perlu pergi kerana dia ada banyak business deals nak buat. Reza,
saya bagi kata-kata terakhir dari Reza untuk malam ini. Tak adalah business deal kan. But then I just had an eye procedure last week, sebenarnya tak nampak ni. Okey, kesihatan penting. Jadi tak apa. Betul. Your last point for tonight. My last point for tonight, I think terdapat pelbagai jenis pembiayaan. You perlu cari pembiayaan yang sesuai untuk peringkat bisnes yang tersebut. So seperti yang saya share tadi, saya pernah raih loan, saya pernah raih grant, saya pernah raih daripada VC, dan saya pernah raih ECF, dan saya pernah raih bank loan. So semuanya untuk peringkat yang berbeza pada perniagaan saya kan. So sebagai usahawan kita perlu carilah pendanaan sesuai pada peringkat yang sesuai untuk perniagaan. Okey. Reza, rehatkan mata ya. Nanti insya-Allah kita akan bersama lagi, dan ini pun siri webinar. Terima kasih banyak kepada Reza. Selamat maju jaya kepada Teratur dan juga Slurp. Saya kembali kepada Sam. Sam, ada lagi soalan yang saya dah diberi dan saya juga telah letakkan sendiri. Masih lagi ada soalan yang tentangnya, kenapa saya harus pilih dana ramai, orang ramai, pendanaan ramai berbanding dengan pinjaman bank? Kerana itu saya lebih tahu, lebih tradisional dan saya lebih biasa. Dan bagi saya, quote unquote ya, lebih mudah untuk saya. Teruskan. Betul. A good question ya. So bagi saya, I think Reza before he left, I think he mentioned suatu perkara yang amat penting ya, iaitu para usahawan perlu mengetahui di mana mereka berada dari segi syarikat mereka, bagi mereka memilih pendanaan yang sesuai ya. Bagi saya, walaupun saya merupakan platform equity crowdfunding, saya juga memahami konsep betapa pentingnya equity tersebut kepada seseorang founder ya. Jadi dari segi itu, sekiranya ya pada tahap syarikat tersebut berada di satu tahap satu tahap, sekiranya mereka merasakan bahawa membuat pembiayaan pinjaman lebih sesuai, mereka should just go and do a loan, right? Because then they will save their equity for the other stage of their business, di mana mereka perlu mendapatkan para pelabur yang mungkin boleh membantu mereka untuk pergi lebih besar dan berkembang lagi ya. So maybe pada permulaan loans, if they qualify, you save your equity, tetapi apabila mereka berkembang dan memerlukan pendanaan yang datang daripada either seorang individu yang mempunyai network yang besar ataupun syarikat modal teroka, dan di situlah mereka boleh memberi equity kepada para pelabur tersebut untuk membantu syarikat mereka untuk berkembang. Jadi saya rasakan kita tidak perlu compete against the banks ya, because saya rasa for every stage of your company ada masa dan kesesuaian tentang jenis pembiayaan yang mereka perlu dapatkan ya. So bagi saya tiada konflik dan tak perlu ada competition among the people who offer debt and people who facilitate equity funding for companies. Sam, salah saya pergi sebut harum manis tadi. Kampung saya dah keluar soalan daripada Perlis. Soalan dari Perlis. Seorang dari macam mana nak sebut ni, dia tulis dalam Rumi untuk bahasa Perlis. Soalan dari Kupeh, Perlis, Hemoy. Hemoy itu juga banyak lah. Bagaimana jika saya nak wujudkan Perlis Island Port? Wah, mentang-mentang lah kita tanya paling besar tadi. You know about the Chuping Valley, right? Nak wujudkan Perlis Island Port di Chuping Valley. Ni NCIA, State Government, Kerajaan Negeri Perlis semua ada. Kerjasama dengan Thailand Forwarder. Ni inland port maksudnya. Perlukah saya kekalkan keuntungan berterusan selama 3 tahun untuk dapatkan crowdfunding? Do you get the general meaning of? I do. Again, a good question from the person who's asking ya. So soalannya adalah sama ada syarikat yang hendak mendapatkan dana daripada orang ramai
haruskah mereka ketika mana sebelum mereka pergi kepada platform seperti mana Pitch In perlu untuk mengekalkan keuntungan berterusan sebelum para pelabur datang untuk melabur. Now, sekiranya syarikat tersebut boleh mengekalkan keuntungan, lebih bagus, ya, because para pelabur ni mereka akan lihat syarikat tersebut and see sama ada syarikat tersebut menarik atau tidak. Tetapi kami telah pun bekerjasama dengan syarikat-syarikat lain sebelum ini yang mempunyai potensi, tetapi pada tahun-tahun sebelumnya ya masih lagi berkembang, tidak lagi untung, tetapi you can see their growth, right? So apa yang penting bagi pelabur, walaupun ianya tidak belum menjana keuntungan pada ketika mereka mendapatkan dana daripada orang ramai di Pitch In, tetapi sekiranya syarikat tersebut boleh menunjukkan bahawa potensi mereka untuk pergi lebih jauh dan lebih besar ada, kerana mereka berkembang dari tahun ke tahun walaupun masih lagi tidak untung, itu sendiri boleh attract investors untuk invest ke syarikat mereka. So jawapan mudah saya, Cam, kepada yang bertanya tersebut adalah tidak perlu, tak semestinya. Tapi kita haruslah, usahawan haruslah melihat atau memperlihatkan kebolehan mereka atau kebolehan syarikat mereka untuk pergi lebih besar selepas mereka mendapatkan dana tersebut daripada orang ramai. Sam, saya nak kembangkan sikit soalan itu. It's also about investing for the future. Kerana apa yang nak dibina di Lembah Cuping atau Cuping Valley itu belum ada secara keseluruhannya, belum beroperasi seperti Port of Tanjung Pelepas dan sebagainya. Malah jika kita nak cakap tentang kerjasama dengan Thailand, itu satu lagi pintu pula yang mungkin orang sebelah sini tak nampak. Masalah dengan pembiayaan dan dana tradisional seperti institusi perbankan dan sebagainya, track record ataupun sejarah perniagaan itu mereka nak lihat dan mereka perlu faham perniagaan itu. Adakah ini beza utama antaranya dengan seperti apa yang diamalkan di Pitch In? Kerana di Pitch In, pengasas-pengasasnya dan orang-orang yang ada dalamnya, mereka takrifnya lebih kurang rebels lah. Mereka bukan ikut skema. Mereka mungkin melihat dengan cara berbeza. Boleh saya kembangkan macam tu, Sam? Betul. Again, a good question on that scenario. Jadi kita umumnya mengetahui sekiranya sesuatu syarikat yang mempunyai plan atau projek yang belum lagi direalisasikan, amat payah untuk mendapatkan pembiayaan daripada bank-bank, ya. So amat payah. Kemungkinan besar tidak langsung akan diberi, ya. Tetapi di platform pendanaan ramai seperti mana Pitch In, ya, ianya boleh. In fact, saya nak berkongsi terdapat syarikat-syarikat sebelum ini. In fact, there's a few companies, ya, walaupun mereka ni lebih kepada syarikat teknologi, ya, but when they came on Pitch In untuk mendapatkan dana pada orang ramai, even the platform atau even the app belum lagi siap, ya. In fact, it was just an idea dari segi PowerPoint saja, ya. Tetapi syarikat tersebut berjaya mendapatkan dana 1.5 juta ringgit daripada 54 orang investors, ya. So dengan pendanaan orang ramai, dengan cara kita sell our story with the strategic plans on that paper, disokong juga dengan founders yang bukan saja angan-angan tetapi mempunyai knowledge dan informasi tentang perniagaan tersebut, membuatkan para pelabur, ya, begitu confident akan keupayaan mereka untuk membangunkan apa yang mereka realisasikan, ya, atau apa yang mereka plan, ya. So yang itu boleh berlaku di pendanaan ramai platform seperti mana Pitch In. So walaupun tiada track record in terms of the business, which we all know banks would want to see, tetapi di platform seperti mana Pitch In, ianya boleh. Walau bagaimanapun, Cam, I still want to emphasize, especially to the investors, risikonya amat tinggi. Amat tinggi, ya. Tapi akhirnya terletak pada pelabur, ya. Mereka perlu buat keputusan yang matang. Kerana saya baru pulang dari Dubai. Dubai dulu padang pasir, ya. Kalau kita lihat tahun 80-an,
Tapi bayangkan kalau anda masuk melabur pada ketika itu. Dan sekarang mereka, walaupun ketika era pandemik, mereka masih lagi membina bangunan-bangunan pencakar langit dan sebagainya. Itu Betul. antara. Kita tinggal lebih kurang 4-5 minit lagi. Saya nak kembangkan lebih luas kalau tak ada soalan lain daripada penonton. Bukan saja tentang ECF, tetapi ECF, keusahawanan teknologi, semuanya sebahagian daripada gambaran senario besar ke mana negara nak pergi. Dan selepas kejutan yang diberikan oleh kekangan COVID, kesihatan dan juga ekonomi, kita lihat bahawa kita tidak ada pilihan selain daripada masuk era digital. Yes. Dan untuk memulakan sebarang perniagaan digital, walaupun kita nak ambil jual goreng pisang nak digitalkan pun, ia masih lagi satu risiko baru, ia masih lagi satu ekosistem baru, dan ia masih lagi satu perniagaan baru dalam konteks itu. Tak semestinya kita berjaya brick and mortar jual goreng pisang, kita berjaya jual goreng pisang online atau dalam talian. Jadi apa nasihat Sam, bukan saja untuk dana tetapi juga secara keseluruhan, kerana ada kajian-kajian seluruh dunia menunjukkan bahawa lebih keterbukaan untuk gerakan dan mobiliti keusahawanan bersama dengan gerakan sosial. Sebab itu ada keusahawanan sosial ataupun social enterprise, ada kemajuan di pihak wakaf dan zakat untuk masuk lebih kepada dunia perniagaan yang lebih terbuka. Saya berpendapat bahawa jika digabungkan semua ini dengan trend yang ada, Sam, maka crowdfunding ataupun dana ramai ini bukan lagi alternatif. Jadi pendapat Sam tentang perkara itu, kerana untuk ECF berkembang, dia memerlukan all of society and all of government, terutamanya daripada aspek keterbukaan itu. Sam. Yes. Very, very important. I think bila kita melihat kesan daripada pandemik dan kita masih lagi melalui pandemik tersebut, apa yang positifnya tentang this pandemic adalah kesedaran betapa pentingnya teknologi di dalam kehidupan kita seharian. Tak semestinya secara kita berhubung, tapi syarikat-syarikat juga dapat melihat betapa pentingnya teknologi. Contoh The Makcik Goreng Pisang, kalau dulu mereka hanya mengharapkan orang datang kepada gerai mereka untuk membeli, tetapi dengan adanya delivery services atau app yang membolehkan orang ramai untuk order, mereka hanya boleh menjalankan perniagaan di rumah, dan para Grab atau Food Panda punya person can come and get the order and send to the people. So that is the positive thing about the after effects of this pandemic and process pendigitalan ke atas syarikat-syarikat. And it's something which I think I would say government should put aside. And again, I know that some of the state governments are doing it. The Selangor state government is putting aside funds so that traditional companies boleh datang untuk mendapatkan dana untuk pakaikan software bagi memajukan syarikat-syarikat mereka lagi. And I think if we want to leap over as a fully digital country, Cam, I think the state governments and the federal government need to put aside a lot of this assistance in terms of either information, knowledge, and also funding kepada all these PKS untuk menggunakan digital tools for them to not just improve their businesses in terms of the processes, but also to grow their businesses. Right now, it is impossible for anyone to say that we don't need digitalization. The time is moving fast. If those hundreds and thousands of PKS are not embracing it right now, they will be forever be left behind. Okay. Sam, kalau tak ada lagi, saya lihat tak ada soalan dah yang datang. Mungkin mereka begitu jelas sekali dengan penerangan Sam. Sam, maybe a last point. Nasihat lah. Petua dan nasihat terakhir untuk Sam. Kerana mereka yang hardcore ataupun mereka yang usahawan tegak, mereka tahu perkara ini. Mereka akan cari jalan. Water will flow, water wants to flow. Tapi melihat, saya pulang dari Expo Dubai, saya pergi kepada banyak pavilion, 192 negara. Ada pelbagai peluang yang ada. Tapi rakyat Malaysia
akan berfikir bahawa kalau kita tak berjaya di Malaysia, kita tak boleh lagi keluar. Sedangkan dana ramai ni orang luar pun boleh masuk dan letakkan dan pitch in boleh menjadi penghubungnya. Bukan saja kepada Malaysia tapi pelabur antarabangsa. Jadi saya nak minta pandangan terakhir dan nasihat Sam pada perkara itu. Kadang-kadang perkara yang menyekat kita hanyalah apa yang menyekat minda kita untuk melihat dengan lebih jauh. Dan untuk rakyat yang terseksa sekian lama akibat penderitaan COVID secara kesihatan dan juga secara ekonominya, ramai hilang kerja, ramai yang terpaksa tutup atau hentikan perniagaan. Mungkin semakin ramai yang mahu independence ataupun berdikari, dan ini antara jalannya. Sam, tolonglah berikan petua akhir itu. Yes, kata-kata akhir saya untuk those usahawan di luar sana, kita memilih untuk menjadi seorang usahawan, ya. Dan apabila kita memilih untuk menjadi seorang usahawan, perkataan tak tahu atau tak tahu tu tak sepatutnya wujud di dalam dictionary kita sebagai usahawan. Tak tahu bertanya, dan setelah kita tahu, kita usahakan. Jadi sekiranya pihak Tuan Puan telah melalui beberapa episod di mana pintu ditutup, proposal ditolak, ini adalah sebahagian lumrah kehidupan kita sebagai usahawan. I love this quote, Cam, by Mark Cuban, yang I'm paraphrasing, dia kata, every no that I get leads me closer to a yes. Itu membuatkan saya sebagai seorang usahawan sendiri, untuk terus maju ke depan. Yes, kita will get a few no's as we go along, but I always feel that there will be a yes later on, dan dengan adanya pendanaan orang ramai, and Reza mentioned this also in his sharing tadi. Sebelum ini, kalau kita nak mendapatkan dana, terdapat komiti sebanyak 3-4 orang yang mungkin tiada hubungan emosi atau hubungan kait dengan syarikat anda. Tetapi dengan pendanaan orang ramai, kita tak perlu bergantung kepada komiti ni, Komiti kita terbuka, komiti kita besar. Bukan saja di Malaysia, di luar negara. Sekiranya tuan dan puan seorang usahawan yang mempunyai database pada pelanggan beribu-ribu, sekiranya mereka ingin mendapatkan dana, orang-orang inilah yang kita perlu pergi kepada untuk mendapatkan dana tersebut bagi kita membantu syarikat. So, akhir kata saya rasa pendanaan ramai ini memperluaskan lagi peluang kepada para usahawan untuk mendapatkan dana bagi memajukan syarikat mereka. Sam, saya minta maaf lah saya cakap tadi akhir, tapi kita dalam meraihkan demokrasi ni ada masuk soalan dua mungkin terakhir. Yang pertama, rintihan juga, bukan hanya soalan, Kalau macam kita during pandemic terpaksa tutup kedai, gaji semua tertunggak, tapi nak mulakan balik perniagaan macam mana? Itu soalan daripada Sam, daripada Ahmad Rifai. I know this is a real scenario, a real challenge to not just himself, but I can confirm a lot of people. So in those situations, kan, saya rasa jawapan pendek saya, Cam, and I think kalau kita nak berbincang tentang ini, kan, we probably need another 1 or 2 hours, with other experts coming in, right? But bagi saya, jawapan saya yang paling ringkaskan adalah to Ahmad Rifai adalah, you may want to relook your company and restructure it, right? So everything needs to be restructured because the most important fakta adalah akibat pandemik ini, kebanyakan syarikat telah musnah, dan bagi kita untuk memperbaikinya, kita perlu do a 360 degrees pemulihan. Dan apabila kita memulihkan tu, banyak perkara yang perlu kita perhalusi, ramai orang yang berkaitan perlu memahami situasi tersebut, dan perlu adanya rasa timbang rasa dan percayalah sebelum sesuatu
restructure tersebut boleh dilakukan. Tetapi ini adalah suatu soalan yang amat rumit dan amat dan jawapannya amat panjang dan perlu beberapa isu yang perlu dilakukan. Tak apa. Tapi yang pentingnya bagi mereka untuk kembali semula perlu adanya suatu proses restructure. Okey. Tak apa, dia orang boleh cari Sam. Tadi Sam pun dah letakkan email dan sebagainya. Sam, soalan terakhir ya. Al-Fakir ila Rabih. Tadi Encik Sam ada menyebutkan tentang kebanyakan yang ingin mendapatkan crowdfunding di dalam pitch in adalah di dalam bidang F&B. Yep. How about technology digital pula? Still have a future to have funder and investor? Yeah. So actually komen saya tadi adalah kebanyakannya actually teknologi, ya. F&B ni dalam golongan minority. Tapi lebih banyak daripada 120 company dan juga company-company yang akan datang ke pitching, most of them are technology based, kan. Having said that, we always feel that ianya tak semestinya teknologi. So kita telah pun melakukan kita telah pun mendapatkan dana bagi syarikat F&B. In fact, ladang-ladang durian, kan, also telah berjaya mendapatkan dana di pitch in, ya. So jadi kita dalam erti kata mudah, we are very agnostic in terms of the companies, the type of businesses that come on pitch in. In the end, apa yang penting, Cam, ya, adalah kita akan lihat syarikat tersebut baik teknologi, baik bukan teknologi. Dan soalan yang paling penting di mana pasukan saya di pitch in akan bertanya sesama sendiri adalah, adakah syarikat ini investable or not? Okey. Jadi jangan risau apa pun jenis peluang dan perniagaan, tapi yang penting adakah nilai itu sekarang dan untuk masa depan, adakah dia akan berkembang. Sam, tadi saya janji itu soalan last, tapi tahulah ada yang masuk dalam saya punya pun ada, bukan saja kat sini. Antaranya yang ni saya janji ini yang terakhir. Dia kata kalau di bursa, pelabur tu tak perlu menunggu 5, 10, 15 tahun untuk syarikat tu berkembang. Selain dia melabur dalam syarikat itu secara equity itu boleh diperdagangkan. Betul. Untuk yang melabur dalam pitching dan juga mana-mana dana ramai atau ECF lain atau plus dan sebagainya, tidak akan nanti boleh diberikan peluang yang sama kerana ini lebih besar. Tadi saya katakan ini 98% daripada syarikat berdaftar perniagaan dan sebagainya. Kalau PLC di bursa, kalau syarikat berhad di bursa boleh. Adakah ini antara inovasi yang akan datang? I love this question, Cam, and I think this is a very good question for us to end this particular forum. Very relevant question. Suatu persoalan di mana pihak kami di pitch in bertanya kepada pihak regulator bertahun-tahun, ya. Dan pada pendapat saya, Cam, we are very close, ya, to be given the approvals to actually introduce a secondary market. Ya. Dan adanya secondary market ni seperti mana pasaran di bursa saham akan membolehkan para pelabur untuk menjual beli saham mereka. Ya. So saham-saham syarikat yang telah berjaya mendapatkan dana di pitch in kemudiannya akan diperdagangkan di secondary market tersebut. Now, kami mengharapkan approval ni akan diberi pada tahun ini. Kalau tidak, maybe the first quarter of next year. But we are really targeting this year. So we were working very closely with the regulators for us to get this approval. Dan ini, as what you mentioned, Cam, would be the next stage of innovation for syarikat-syarikat persendiran di mana kita dapat melihat saham-saham mereka boleh diperdagangkan secara umum dan bukan lagi secara private. Okey, terima kasih banyak kepada Sam. Saya dah tekan ni kalau bola ni dah sampai lebih daripada 10 minit tambahan. Tapi ini untuk negara dan untuk masyarakat. Kita faham ini era kita ingin bangkit kembali. Ramai yang merintih akibat bukan salah mereka pun, tapi pandemik tiada siapa yang jangka. Kerajaan boleh melakukan apa yang mereka lakukan, tapi kita jaga kita itu juga penting.
dan Pitch In dan ECF yang lain itu bagaikan semangat gotong royong kita jaga kita lah, tapi secara dana yang begitu mengikut lunas undang-undang dan sebagainya. Jadi terima kasih. Saya sanjung apa yang Sam dan rakan-rakan rakan media saya, Angkatan Cash, the co-founder dan sebagainya, dan anak-anak muda lain yang ada di sana. Terima kasih banyak kepada mereka di Pitching. Begitu juga dengan 9 lagi ECF platform lain seperti Atta Plus dan sebagainya. Saya sanjung anda semua dan marilah kita sama-sama mengucapkan tahniah kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi serta agensi SME Corp kerana keterbukaan mereka untuk menggamit diskusi seperti ini dan memberi ruang pada rintihan, kajangan dan komen. Dan malah saya cakap tadi, saya berbelas tahun berada di saluran TV berita tapi tak dapat Sam, tak dapat letakkan beliau dan memberikan pandangan seperti ini. Jadi saya banyak-banyak terima kasih dan menghargai kepada agensi-agensi dan kementerian, kepada Sam, kepada Reza dan juga kepada pengelola dan penganjur Satu Kreatif. Yang penting, saya berpendapat mereka akan merumuskan semua hujah-hujah yang telah kita bincangkan dan panjangkan kepada pihak kementerian dan juga SME Corp. Jadi terima kasih Sam. InsyaAllah nanti saya lah belanja kopi lah Sam. Kesian saya paksa Sam cakap panjang. Kita pergilah kedai kopi yang sebut tadi di Damansara Utama itu. Dan hasrat saya adalah Dana My TV Dana My TV adalah dana orang ramai dijadikan saluran televisyen. Kerana kenapa syarikat nak pergi IPO bursa, keluar di saluran perdana berita pukul 8, keluar di dada akhbar. Kenapa tidak mereka yang pekebun peladang-peladang Musang King, mereka yang peladang-peladang harum manis, itu impian saya, Cuping Valley tadi, dan juga yang tadi Islamic School dan sebagainya, mereka juga harus diberi ruang dan suara. Jadi kita jaga kita buat saluran kita sendiri. Itu pitch saya kepada Pitch In dan juga kepada Kementerian dan SME Corp. Sekian, selamat malam, terima kasih. Dan saya habiskan ini. Oprah pernah berkata, beliau bukan saja seorang orang media, tetapi Oprah Winfrey juga seorang usahawan. Saya rasa nilai beliau dah berbilion dolar Amerika hanya dengan kandungan kreatif. Beliau mengatakan kalau kita menjadikan diri kita signifikan, jangan risau tentang kejayaan, kerana itu akan membawa kejayaan. Dan terima kasih banyak Sam, terima kasih banyak Reza, terima kasih banyak kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, MEDAC dan juga SME Corp. InsyaAllah anda adalah yang terbaik dan kita akan berjumpa lagi. Terima kasih.